leave settings. So macam biasa, you pergi ke dashboard, settings dan cari leave settings. Di dalam leave settings ini, you akan nampak yang pertama adalah general leave setting. Okay? General leave settings, sistem nak tahu bila sistem akan mula mengira leave entitlement dalam setahun. Jika sekiranya leave dikira daripada bulan Januari sehingga bulan Disember tahun semasa, dibuat Januari lah. Okay. Dan seterusnya, boleh masukkan message ataupun nota kepada employee bila dia apply bekerja. Contoh macam sekarang ni, saya masukkan di sini, please apply leave 3 hari sebelum hari dia bercuti lah. Seterusnya adalah email notification. You klik dua box ni. Jika sekiranya employee hendak withdraw ataupun menarik balik cuti dia, selepas admin menarik balik cuti yang telah di-approve, yang telah diluluskan, sistem akan memberi email kepada employee bahawa admin telah pun withdraw cuti dia yang dia minta lah, yang dia pohon, supaya cancelkan cuti dia akan dapat juga email notification. Dan juga kepada manager ataupun siapa yang dia report akan dapat juga mengatakan employee A ni telah menarik cuti dia balik. Okay, so ini dua you boleh set lah. Okay. Yang seterusnya adalah shared calendar. Okay, shared calendar ni ada beberapa option atau beberapa pilihan. You boleh off, you boleh tunjukkan kepada semua orang ataupun kepada department yang sama ataupun kepada manager yang sama. Alright, include leave ni tak perlu. Okay, allow employee to apply leave to next year pun bergantung kepada polisi syarikat. Kalau dibenarkan, you enable dia lah. Kalau tak dibenarkan, janganlah. Okay. Lepas tu you save polisi. Okay, ini yang paling penting. Kepada annual leave. Okay, so annual leave ni, jika sekiranya syarikat mempunyai polisi yang berbeza untuk setiap kumpulan dan juga tahun berkhidmat, jadi kita boleh set dekat sini. Okay. Contoh macam sekarang ni, saya pernah dah buat sebelum ni, kita ada kumpulan clerical, bawah 2 tahun dia dapat 16 hari, 2 ke 5 tahun dia dapat 18, 5 tahun ke atas dapat 20. Untuk eksekutif, 18, untuk bawah 2 tahun, 2 ke 5 tahun, 20 dan seterusnya. Okay, kita boleh buat macam ni. Okay. Kalau you perasan, di sini kita menggunakan bulan, bukannya tahun. Okay. Kenapa kita menggunakan bulan? Supaya mudah untuk sistem kenal pasti daripada bulan berapa ke bulan berapa. Contoh macam ni, 2 tahun ke bawah. So 2 tahun ke bawah tu maksudnya apa? Maksudnya orang tu bila dia dah sampai 24 bulan, maknanya dia reach 2 tahun. Bila dia masuk ke bulan yang seterusnya, maknanya after dia punya anniversary date tu, dia akan terus bertukar kepada 18 hari. Secara prorated lah dia akan kira nanti. Okay. So that's why kita menggunakan bulan untuk tidak mengelirukan sangatlah. Okay. So 2 tahun jadi 24, okay. 5 tahun jadi 60 bulan dan seterusnya. Okay. Ini adalah cara untuk memasukkan polisi. Okay. Annual leave dia akan kira lah. So bila dia dah masuk, dia akan masukkan. Jika sekiranya ada customized leave yang tak ada dalam sistem, contoh macam saya ada buat exam leave. Okay. Caranya mudah, you just click add custom policy dan masukkanlah. Kalau contoh tadi exam leave, masuklah exam leave. Dan boleh masukkan berapa jumlah. Okay. Jika sekiranya masukkan jumlah di sini, ini adalah entitlement untuk semua orang. So di sini dia dah beritahu, entitlement days for all employees. So sekiranya masukkan sini, dia akan jadi kepada semua orang. Jika sekiranya leave tu adalah untuk orang-orang tertentu sahaja, you boleh enable custom dan seterusnya buatlah. Contohnya exam leave tu hanya untuk manager sahaja. Okay, so you boleh tukar. Masuk sini, ini adalah untuk manager sahaja yang akan dapat. Ataupun eksekutif lah, eksekutif ke atas yang akan dapat 5 hari. So you confirm. So ini hanya akan dapat kepada kumpulan eksekutif sahaja. Leave-nya mana sick leave? Okey, ni sick leave. Sick leave ni, okey,
Kalau you perasan dekat dalam ni, kita dah kata dia custom kan, ikut 14, 18, 22 mengikut EA. And then ada option di sini sama ada untuk include off day dan public holiday ataupun tidak. Okay. Sepatutnya dia akan include dah. Okay. Tetapi ada juga syarikat yang dia kata kalau off day dia Sabtu Ahad dan dia dapat cuti sakit Jumaat sehingga hari Isnin, kalau kita on ataupun enable include off day, jadi dia akan kira Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Jadi 4 hari total sick leave dia. Tetapi kalau you off ni, dia akan kira cuma Jumaat dan Isnin sahaja, 2 hari. Okay? Okay, so ini bergantung kepada polisi syarikat lah. Tapi kalau ikut EA, biasanya dia akan kira termasuk lah. Okay? Tetapi kita ada bagi pilihan lah untuk anda. Unpaid leave. Okay. Kalau you pergi kat sini unpaid leave, okay, unpaid leave, you boleh masukkan berapa entitlement you nak bagi kepada pekerja yang boleh dia ambil unpaid. And then, yang paling penting bila you buat unpaid leave ataupun cuti-cuti yang tidak bergaji, okay, you kena disable dekat sini. Okay. Bila you disable, bermakna leave policy untuk unpaid leave ni adalah tidak dibayar. Jadi, bila disable benda ni, sistem nanti akan membantu pengiraan payroll. Jika ada unpaid, sistem akan check dulu unpaid. Unpaid ni ada sekatalah 1 hari dan sistem akan tolong calculate berapa hari dan dia akan tolak lah daripada gaji. Advance ni policy setting. Okay, kita dah buat semua polisi ni. Kemudian bagaimana cara untuk mengira? Okay, kita tahu contoh ada 12 hari dalam setahun yang dia entitled untuk bercuti. Sekarang macam mana kita nak kira 12 hari itu? So ada dalam advanced leave policy settings, kita akan bagi pilihan untuk bagaimana kira 12 hari cuti setahun itu. So yang pertama adalah accrual on pro rata basis. Ini maksudnya earn basis. Okay, bagi contoh senang, kalau katalah dia dapat leave entitlement sebanyak 12 hari setahun, okay, jadi setiap bulan dia akan dapat 1 hari. Okay, sistem akan calculate dan akan beri dia 1 hari. Selepas dia serve lah, maknanya kalau katalah sekarang bulan 10, dia dapat 12 hari entitlement dalam setahun. So bulan 10 sekarang 19 hari bulan. Jadi dia akan calculate sehingga 19 hari bulan. Okey, dah berapa hari dalam setahun tu dan dia bahagi 365 dan kali dengan 12. So dia akan dapat earn. Okey. So maknanya kalau nak ambil senang contoh dia mungkin dah dapat 10 hari lah ataupun 9 hari. Okay, bergantung pada dia punya tarikh kerja. Yang seterusnya adalah full entitlement. Kalau full entitlement pula, bila kata 12 hari cuti entitlement untuk setahun, bulan Januari lagi dia dah bagi 12 hari. Dia tak ada kira sebulan, bulan. Awal tahun dia dah terus bagi 12 hari untuk you menggunakan cuti you sebaiknya lah. Plan lah, okay. Yang terakhir adalah earn basis untuk 12 bulan yang pertama dan seterusnya akan dapat full entitlement. Jadi ini adalah combination ataupun kombinasi yang dua ni lah. Maknanya kalau bagi staff yang baru mula bekerja, 12 bulan pertama yang dia bekerja, dia akan dapat earn basis. Selepas dia complete setahun, baru dia dapat full entitlement. Kemudian macam mana pula nak kira? Sebabkan ada pengiraan kat situ, selalunya ada decimal point. Contohnya bila you kira dia punya hari yang dia dah serve, katalah dia dah bekerja sebanyak 250 hari. Okay, dalam setahun ni dia dah kerja 250 hari. Bahagi dengan 365 setahun, maknanya bulan 1 sampai bulan 12, kali dengan 12, biasa ada nanti ada keluar lah dia punya kiraan dia tu. Okay, saya bagi contoh tadi berapa? 250 ya. Okay. Kalau 250 bahagi 365 kali dengan 12 hari dia leave entitlement, dia akan ada dapat 8.21 hari. Jadi 8.21 hari, macam mana kita nak buat pengiraan dia supaya takkan nak bagi ada staff pula boleh cuti 8.2 hari kan tak logik. Jadi dekat sini adalah bagaimana cara untuk membuat pengiraan. Jika sekiranya kita round according to Employment Act, dalam Employment Act ni dia berbeza sedikit pengiraan dia. So, kalau you nampak dekat sini, jika sekiranya pengiraan dia, selepas pengiraan employee mendapat 8.21 hari, sistem akan mengira dia sebagai 8 hari dia punya cuti. Tetapi jika kiraan tu katalah 8.61 hari, jadi sistem akan mengira
sebagai 9 hari dia punya cuti. Okay? Ini adalah untuk yang mengikut cara pengiraan Employment Act. Tapi ada pilihan juga kalau you nak buat kiraan lain lah, tapi selalunya saya recommend ni lah, kita ikutlah Employment Act. Bila dia bawah pada 0.5, dia akan ke bawah. Bila dia lebih pada 0.5, dia akan round up. Carry forward leave, jika sekiranya polisi membenarkan employee untuk membawa cuti baki tahun lepas ke tahun ini, jadi boleh set lah. Okay. Dalam ni pun ada, mana carry forward? Okay, ni carry forward. Kalau you allow, dia berapa hari yang you allow? 7 hari ke, 10 hari ke, tak kisah. And then carry forward leave tu ada expiry date ataupun tidak. Okay, dalam sistem kita benarkan carry forward ni ada expiry. Contoh, you bagi staff tu bawa cuti dia yang tahun lepas ke tahun ini, tapi sehingga 6 bulan saja. So, you letaklah 6 bulan. Mana kalau dia sampai bulan Jun, dia tak guna juga carry forward dia akan burn. Ini yang carry forward. Replacement leave ni adalah untuk mereka yang tidak layak untuk mendapatkan OT, tetapi dia terpaksa bekerja dan tidak dibayar OT, so syarikat memberikan cuti ganti untuk dia. Ataupun dia bekerja pada hari yang sepatutnya public holiday dan diberi cuti ganti. So kalau you on this ataupun enable this, nanti saya akan tunjukkan bagaimana untuk memohon untuk mendapatkan cuti ganti. Okay, cuti ganti dekat sini. Okay. Emergency leave adalah jika sekiranya kita telah set, contoh di sini, contoh 1 hari. Okay. Tadi kita ada cakapkan di sini kan, please apply leave 3 hari sebelum. So kalau kita letak sini 3 hari, jika sekiranya ada employee yang apply juga, bawah pada 3 hari, sistem, walaupun dia apply annual leave entitlement, sistem akan merekodkan dia sebagai emergency leave. Okay, so ini pun ada juga syarikat yang perlukan ini. So kalau perlu, just set and then you save. Approval ni, kalau by default dia akan terus pergi kepada manager ataupun HR admin. Okay, salah satulah. Okay, tetapi sekiranya you punya approval ni ataupun kelulusan perlu mendapatkan 2 kelulusan. Okay, 2 kelulusan, contoh macam inilah, mula pergi kepada direct manager, lepas direct manager dia perlu pergi ke orang lain pula. Okay, katalah pergi ke HR admin pula. Okay, untuk HR admin luluskan juga baru dapat. Okay, ini contoh yang kedua. Okay, jika sekiranya kita set approval workflow tu seperti begini, bertingkat, maknanya sistem bila ada employee yang apply untuk cuti, pertama dia akan pergi kepada direct manager. Setelah direct manager dia meluluskan cuti, baru dia akan hantar kepada HR admin ataupun orang seterusnya untuk approval. Setelah dua-dua ni approve, baru dalam sistem akan dianggap sebagai cuti itu sebagai cuti yang telah diluluskan. Okay, so you boleh set. And then you juga boleh set nak kepada certain employee saja ke, ataupun certain group saja ke, you boleh juga set. So untuk apply cuti, pergi ke leave. Right? Dalam leave nanti you nampak lah. Dalam ni leave calendar ni. Kat sini. Untuk apply cuti, just click new leave. Okay. And then cuti apa yang available. Dan pilih lah. Mana-mana cuti nak ambil. Okay. Bila you dah pilih, cuti, masukkan tarikh dari bila ke bila. And then sama ada 1 hari ataupun setengah hari. And then apa reason dia. Jika sekiranya cuti sakit, dia perlukan dokumen. Okay, contoh cuti sakit, katalah saya nak ambil cuti sakit. Okay. Kalau saya cuba hantar, jangan reject. Dia kata please provide supporting document. Jadi saya kena scan dokumen saya dan masukkan lah. Okay. Setelah dihantar, baru dapat employee akan dapat email mengatakan Muhammad Iqbal ni dia ada mohon cuti lah. Okay. Itu cara untuk memohon di dalam web. Dalam mobile apps, cara untuk mohon cuti, okay, cuma pergi ke kalender ni di bawah, okay, and then cari yang atas ni,
plus sign, and then masukkanlah. Sama juga macam tadi lah. So, katalah kita nak ambil tadi apa? Sick leave kan? Okay, sick leave. Hari ini full day, select attachment. Saya just turn camera. Okay, dan saya boleh ambil lah. Contoh katalah ini dia punya tu. Use photo. And then saya apply for 1 day. Oh, please state a reason, sorry. Kena letak ni sini lah. Sakit. Okay. Okay, leave successfully applied. Okay, setelah kita buat permohonan, akan dapat satu email lah. So contoh dia macam ni, annual leave request, dia akan bagi tahu lah kat sini. So boleh juga terus approve melalui email. Okay. Ataupun cara kedua untuk setelah dapat katalah terlepas email ini, you boleh juga pergi ke dalam sistem under view application. Okay. Ni tadi. So under view applications ni ada juga. Okay. Ini tadi kita apa yang kita masukkan cuti sakit tu. Right. You boleh tengok lah. So di sini juga you boleh approve. Setelah saya nak approve kat sini, you just approve je. Okay. And then untuk yang lain-lain jugalah. Kalau kita nak approve, kita boleh approve sini. Kalau nak withdraw, ada nampak ikon bako sampah ni, just klik withdraw je. Okay. Replacement credit ni adalah cuti ganti. Okay. Misal contoh saya bekerja pada hari Sabtu, saya punya off day, disuruh bekerja dan saya tak boleh claim overtime. Jadi untuk saya dapatkan cuti ganti, apa yang saya perlu buat adalah yang pertama, apply credit lah. So apply credit ni saya mohon, okay, katalah saya bekerja hari Sabtu, 14 hari bulan, okay, cuti ganti untuk kerja waktu off day. Sorry. Off day. Kalau ada dokumen, letaklah dokumen dan you apply. So bila apply, macam biasa juga, dia akan masuk ke sini. Okay. Setelah approve, okay, katalah manager dah approve di sini, okay, dalam employee punya profile, dia akan tambah replacement leave balance, okay, banyak 1 hari lah. Contoh tadi saya buat untuk siapa untuk Iqbal. Okay. So kalau pergi dekat Iqbal ni, replacement leave dia akan bertambah lah daripada 2 hari menjadi 3 hari. Okay. Dan dia boleh gunakan untuk apply cuti ganti dia lah bila-bila yang dia perlu, yang dia akan buat. View leave reports. So view leave report, you boleh buat by department ataupun by location. Okay. And then you boleh export ke dalam Excel lah semua cuti-cuti ni. Semua report cuti ni. You boleh juga buat untuk leave report by individual, nak tengok seorang saja. Okay. Untuk nak tengok Ryan, okay, dia akan tengoklah ini semua cuti yang employee ni layak, and then berapa hari yang dia dah ambil lah sebelum-sebelum ni semua. Okay. Dan juga boleh export ke Excel. And then ataupun you nak check report by category of leave, cuti kategori dia. So kata selalunya biasanya kita nak tengok sick leave lah. Okay, sick leave siapa yang banyak ambil cuti dalam sebulan. So boleh juga, and then you boleh export cuti ini.